Okey, kita sambung lagi. Kita nak tengok pula muka surat 17, praktis formatif 1.2. Okey, kita tengok praktis formatif 1.2, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Namakan 3 zon pertumbuhan sel. 3 zon pertumbuhan sel, senang kan? Zon pembahagian, pemanjangan, pembezaan. Okey, senang sangat. Settle. Rajah di bawah menunjukkan ke data rentas batang. Sejenis tumbuhan yang telah mengalami pertumbuhan sekunder. Okey, faham? Tadi kita dah belajar. Labelkan xylem primer, phloem primer, xylem sekunder, phloem sekunder. Okey, dia suruh kita label. Jadi senang tak? Yang mana gelang cambium? Ni gelang cambium ni. Ni gelang cambium. Awak cari dulu gelang cambium. Dah dapat gelang cambium tu, okey. Yang arah keluar ni adalah phloem. Yang ke dalam tu adalah xylem. Jadi boleh label lah kan? Ini apa dia? Phloem primer, phloem sekunder. Ni apa pula? Xylem primer, xylem sekunder. Boleh label lah. Yang dekat dengan gelang cambium tu sekunder. Yang jauh tu primer. Dia punya border dia gelang cambium. Okey, boleh senang. Huraikan pembentukan xylem sekunder dan phloem sekunder. Pembentukan xylem sekunder dengan phloem sekunder. Yang ni awak kena tengok buku teks muka surat. Tadi kita dah belajar. Muka surat 11. Okey. Awak ambil poin nombor 1 dan nombor 2. Huraikan pembentukan xylem sekunder dan phloem sekunder. Awak ambil poin nombor 1 dengan poin nombor 2. Penerangan untuk gambar rajah 1 dan penerangan untuk gambar rajah 2. Apa yang cikgu dah terang dah tadi. Okey. Mengapakah pertumbuhan sekunder penting kepada tumbuhan? Kenapa dia penting? Kepentingan dia ni tengok kat sini lah. Kepentingan dia pun ada dalam buku teks. Awak tengok muka surat 13. Adalah kepentingan dia tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Okey. Yang ni kepentingan dia. Okey, dah. Ada dalam buku. Nombor 4. Kita fahamkan betul-betul. Pertumbuhan sekunder tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan. Saya berhenti sekejap. Okey, sambung balik. Pertumbuhan sekunder tumbuhan menyokong pertumbuhan primer tumbuhan. Maksudnya bila ada pertumbuhan sekunder, dia akan sokong pertumbuhan primer. Yang mana berlaku dulu? Pertumbuhan primer ke sekunder? Sudah tentulah pertumbuhan primer. Yang sekunder tu nak sokong pertumbuhan primer. Dengan menggunakan pengetahuan biologi anda, sokonglah pernyataan di atas. Apa fakta yang kita nak ambil? Okey. Juga ada di muka surat 13. Kita tengok buku teks muka surat 13. Muka surat 13. Okey, ni. Jawapan dia dekat sini ni. Kenapa pertumbuhan sekunder tu penting? Kenapa dia menyokong pertumbuhan primer? Sebab bila adanya pertumbuhan sekunder, jawapan dia dekat sini juga. Bila ada pertumbuhan sekunder, dia dapat memberikan kestabilan kepada pokok ni tadi. Kalau tidak, tak stabil kan. Pertumbuhan primer tu memanjangkan pucuk. Pucuk je panjang, tapi batang tak besar. Boleh patah kan? Jadi dia memberikan kestabilan kepada tumbuhan dengan menambahkan diameter batang. Balance lah, barulah balance. Bila pucuk tu panjang, batang dia kenalah besar. Takkan pucuk je panjang, lepas tu batang dia kurus macam lidi.
Kan? Dia tak stabil nanti dia boleh patah. Dan juga akar sama juga kalau akar. Kalau akar tu panjang, akar tu juga kena tambahlah diameter dia baru sesuai. Sesuailah dengan ketinggian pertumbuhan tadi. Ni adalah jawapan dia. Ada dekat kepentingan pertumbuhan sekunder. Ni point yang ni. Okey. Cikgu kira jawapan dia. Kita ambil yang mana? Kita ambil point 1 je lah ya. Point 2 ni pun boleh ambil juga ni. Memberikan sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Jadi, bila dah ada pertumbuhan sekunder, tumbuhan tu lebih kuat. Itulah dimaksudkan dengan sokongan mekanikal. Tumbuhan tu jadi lebih kuat, lebih teguh. Okey. Cikgu rasa kita ambil yang point 3 tu menghasilkan lebih banyak tisu. Okay, tak payahlah. Kita ambil point nombor 1 dengan point nombor 2 sudahlah untuk soalan tu. Panjang sangat kan. Okey, jadi kita dah dapat jawapan untuk soalan praktis formatif 1.2. Kita nak tengok pula soalan. Soalan muka surat berapa? Soalan muka surat 24. Tengok balik. Cikgu bagi dah latihan. Cuma kita tak sempat nak bincang. 24, 23, 24. Okey, 24 kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 2 kita dah settle dah. Soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan sederhana. Kenal pasti jenis tumbuhan dan nyatakan satu contoh tumbuhan yang mempunyai lengkung pertumbuhan seperti rajah 3. Dia suruh kita kenal pasti satu jenis tumbuhan. Awak bagilah tumbuhan apa-apa pun. Asalnya pokok apa yang sesuai. Kita bagilah contoh pokok betik boleh. Pokok tembikai boleh. Pokok pisang pun boleh. Boleh. Kita bagi satu contoh lah. Yang mempunyai... Okey dah. Okey. 3B. Mengapakah terdapat perbezaan lengkung pertumbuhan pada minggu P dengan minggu Q? Minggu P dengan minggu Q. Minggu P ni, kenapa dia macam ke bawah sikit? Mula-mula dia tinggi kan? Nampak tak? Mula-mula dia macam ni. Lepas tu dia ke bawah sikit kan? Lepas tu barulah dia meningkat. Yang ni untuk P. Kenapa? Yang Q ni pula, dia terus naik. Kita color lain. Yang Q ni dia terus naik. Nampak tak? Terus naik sampai sini. Sekejap akhirnya dia akan jatuh. Maksudnya dia dah tua dah, pokok tu nak mati dah. Pokok semusim kan? Pokok semusim ni dia tak tahan lama. Dia hidup dia sekejap je. Okey, yang ni Q. Nampak perbezaannya? Okey. Saya rasa jawapannya ada di muka surat. Lengkung pertumbuhan kan. Kalau kita tengok buku tab muka surat apa. Okey, muka surat 19. Muka surat 19. Okey, tengok muka surat 19. 19 tengok balik. Okey, 19 ni. Okey. Ni lah jawapan dia ni. A dengan B kan. Tadi P dengan Q. Okey. Okey, peringkat A. Peringkat A terdapatnya penurunan jisim kering. Okey, macam mana? Kenapa jadi macam tu? Makanan yang disimpan dalam kotilidon. Kotilidon tu biji benih tau. Katalah saya nak tanam jagung. Cikgu nak tanam jagung. Cikgu timbang biji jagung tu. Saya timbang biji jagung.
Saya catatkanlah bacaan dia apa. Dia punya jisim dia. Okay, saya catat. Saya pun korek lubang. Saya pun tanamlah biji jagung tu. Kan? Makanan apa yang berlaku? Makanan dalam biji jagung tadi. Makanan yang disimpan dalam kotilidon tu, biji jagung lah, akan digunakan untuk pertumbuhan, untuk percambahan dia. Sebab itulah jisim dia makin lama makin ke bawah. Nampak dia jisim dia ni. Nampak tak jisim dia? Jisim dia macam makin jatuh. Kan? Pada mulanya, awalnya macam ni. Ni awal dia. Jisim kotilidon jagung tu. Tapi dia akan turun. Dia akan rendah. Dia akan rendah. Pasal apa? Sebab pada masa ni, dia gunakan makanan dalam kotilidon tu untuk bercambah. Percambahan memerlukan tenaga. Tenaga memerlukan makanan. Makanan tu datang daripada mana? Makanan tu datang daripada kotilidon. Jadi dia ambil makanan daripada dalam kotilidon tu untuk dia bercambah. Sebab tu jisim kotilidon tu makin lama makin kurang. Sebab kotilidon tu makin lama makin kecut, makin kecil, makin mengecil. Okay. Yang ni berlaku dalam tanah lah, kita tak nampak. Tapi kalau kita tak kat luar, kita pun boleh nampak kan. Okay. Makanan yang disimpan dalam kotilidon digunakan untuk percambahan sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia sampai sini. Okay. Lepas tu bila dah terbentuknya daun, ni. Okey, ni tadi dia masa dia fasa dia menurun kan. Sekarang ni fasa dia dah naik dah ni. Kenapa dia naik dah ni? Sebab biji yang bercambah itu sudah boleh menghasilkan daun. Dia dah start menghasilkan daun. Faham? Dia hasilkan daun. Daun dah boleh buat proses fotosintesis. Jadi berat anak benih tu akan kembali meningkat. Faham lah? Tu dia kata ni. Sebelum tumbuhnya daun untuk menjalankan proses fotosintesis. Baru nak keluar daun ni. Peringkat B. Peningkatan jisim kering. Kadar pertumbuhan meningkat dengan cepat. Kerana tumbuhan telah pun menjalankan proses fotosintesis sebab adanya daun. Sebab tu dah tu. Nampak ni. Meningkat. Sebab dah terbentuknya daun. Jadi dia boleh buat proses fotosintesis. Okay. Jadi berat jisim dia tu bertambah lah. Okay. Ini adalah lengkung untuk pertumbuhan semusim. Peringkat C, dia sifar. Maksudnya dia tak meningkat, tak rendah. Peringkat D, penurunan. Disebabkan oleh penuaan, kadar fotosintesis dah rendah, daun dah gugur, bunga pun gugur. Maksudnya dia nak mati dah. Okey. Itulah jawapan untuk soalan tadi. Jadi ambil yang A dengan B je lah. Okey. Soalan C, 3C. 3C balik pada soalan 24. Soalan 24. Yang ni dah bincang. Rajah 4 menunjukkan peringkat-peringkat pertumbuhan dalam batang pokok Udicot. Okey. Persoalan dia. Namakan tisu Z. Tisu Z adalah cambium vascular. Terangkan perkembangan tisu Z dari peringkat K sampai L. Terangkan perkembangan tisu Z tadi. Dari peringkat K sampai L.
Jawapannya pun macam tadi jugalah. Jawapannya kita ambil lah di muka surat 11. Muka surat 11, ambil penerangan gambar raja 1 dan penerangan gambar raja 2. Sama macam tadi. Okey. Ramalkan kesan yang akan berlaku pada pokok tersebut jika tisu Z gagal terbentuk. Kalau tisu Z tak ada, cambium vaskular tak ada, maksudnya apa? Takkan berlakunya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder tak boleh berlaku. Dah tak ada cambium vaskular. Okey. Habis. Senang je kan? Nombor 4. Rajah 5 menunjukkan keratan rentas sebatang pokok terdapat di negara beriklim sederhana. Gelang tahunan terbentuk daripada gabungan gelang gelap dan gelang cerah. Ini adalah tumbuhan yang hidup di kawasan bermusim. Kalau kat Malaysia kita tak ada gelang tapi tak berapa nampak. Sebab kita tak ketara sangat musim kita tu. Anggarkan usia pokok itu. Usia tu awak kena kira lah gelang tu apa. Awak kira gelang tu apa. Lepas tu bagi tahu kat cikgu jawapan dia. Cikgu tak apa nak nampak gelang dia berapa. Kira gelang. Kira gelang. Nak kira yang mana? Kira gelang. Kiralah gelang gelap. Macam ni contohnya. Macam ni contohnya macam ni. Yang ni epidermis kan. Kita kira ni lah. Ni satu. Ni 2. Ni 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Gelang. Macam mana? Salah kot. Kira gelang macam mana? Cuba sambil tunggu tu. Cuba kira sat gelang dia berapa. Ni soalan nombor 4 kan. Jawapannya dia kata pokok ni anggaran usia dia 9 tahun. Betul ke 9? Ni kita kira sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dia kira macam tu. Betul lah 9. Okey, lagi sekali ya. 1 kira yang gelap-gelap lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gelang. So 9 tahun. Soalan 4 awak buat 4A saja. Okey, itu saja untuk topik 1. Lepas ni